Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت سيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyambung kembali pembacaan hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, dan insya-Allah kita masih lagi pada bab yang ke-8 berkenaan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kita masuk pada bab yang ke-8, hadis yang ke-63, yakni berkenaan dengan kain bekas celupan za'faran. An Qailata binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayatain kanata biza'faranin wa qad nafadaitu wa fil hadithi qissahun tawilah. Diriwayatkan daripada Qailah binti Makhramah, beliau menceritakan, aku melihat Nabi SAW dan pada badan baginda terdapat dua kain mulayyah yang telah lusuh ataupun buruk yang dicelup dengan za'faran, namun warna za'faran itu telah pun pudar. Terdapat kisah yang panjang dalam hadis tersebut. Nah, ini hadis ini nak ceritakan bahawa Nabi SAW ada pernah memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran, dan kain mulayyah yang disebutkan dalam hadis ini adalah kain yang dia bermakna kain sarung, kain selimut, atau juga bermakna kain yang tidak dicantum antara sebahagian dengan sebahagian yang lain dengan jahitan. Bermakna kain mulayyah ini dia berpisah lah, dia tidak bercantum, dia kain yang terasing lah. Hadis di atas juga menceritakan Nabi SAW itu memakai kain yang dicelup dengan za'faran, kain yang dicelup dengan za'faran. Sedangkan ada dalam hadis yang lain mengatakan bahawa Nabi SAW ini menegah para sahabatnya memakai kain yang dicelup dengan za'faran. Antara hadis yang menyebutkan sedemikian adalah daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang menceritakan nahaitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara rajulu. Nabi SAW menegah lelaki menggunakan za'faran pada pakaian atau pada tubuhnya. Ni jadinya ada hadis yang mengatakan Nabi SAW memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran. Ada juga hadis yang menyebutkan Nabi menegah para sahabatnya memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran. So, adakah hadis ini dia bercanggah antara satu sama lain? Jawapannya tidaklah. Jawapannya tidak, kerana para ulama menjelaskan bahawa larangan adalah kepada kain celupan za'faran yang masih ketara warna za'faran padanya. Dia kalau warna za'faran ni boleh tengoklah dekat Google dan sebagainya bagaimana bentuk za'faran. Za'faran ni dia warna seakan-akan jadi warna merah ataupun merah kekuning-kuningan macam itulah. Warna oranye, lebih kurang warna oranye. Boleh tengok warna za'faran nanti. Jadinya Nabi melarang kalau pakaian yang dicelup dengan warna za'faran itu, Nabi larang pakai pakaian tersebut jikalau warna za'faran itu dia sangat ketara lah, memang warna dia masih pekat. Tetapi yang telah ataupun
warna pakaian yang dicelup dengan za'faron itu apabila warnanya telah luntur, maka dibolehkanlah untuk dipakai. Di mana yang disebutkan oleh hadis Qailah ni, dia kata dia melihat Nabi SAW itu memakai pakaian yang dicelup dengan za'faron, tetapi za'faron yang telah pudar, warnanya telah pudar, maka dibolehkan untuk pakai. Nah, sebab za'faron ni kalau dia pekat, dia warna memang warna pekat lah. Tapi kalau dia dah pudar tu, nampak sedikit, hanya sedikit bekas-bekas kesan za'faron, kesan celupan za'faron, maka tidaklah dilarang berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Qailah binti Makromah tadi. Itu. Jadinya hadis ni dia menunjukkanlah keharusan memakai kain yang dicelup dengan za'faron jika warnanya telah pudar ataupun lusuh. Itu. Tapi zaman sekarang ni susahlah nak dapat kan, susah nak jumpa dah orang celup kain ataupun baju dengan za'faron. Tapi zaman dulu seringlah terjadi. Tapi Nabi SAW menegahlah para sahabat memakai pakaian yang warna za'faronnya itu masih segar. Tapi kalau andai kata warnanya telah pudar ataupun lusuh, maka dibenarkan oleh Nabi SAW. Itu. Seterusnya hadis yang ke-64 berkenaan dengan warna terbaik. Ya, pakaian dengan warna terbaik yang Nabi SAW pakai. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayad min athiyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni anak kepada Sayyidina Abbas lah. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas, tapi orang panggil sebagai Ibnu Abbas. Sebab itu kita sebutkan radhiyallahu anhuma untuk keduanya, bukan radhiyallahu anhum ataupun radhiyallahu anha tu untuk perempuan lah. Kalau radhiyallahu anhum untuk dia. Tapi kalau radhiyallahu anhuma ini untuk keduanya. Bapanya Abbas merupakan sahabat Nabi dan beliau Abdullah bin Abbas juga merupakan sahabat Nabi. Sebab itu disebutkan radhiyallahu anhuma. Daripada Ibnu Abbas ini, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu melazimkan pakaian berwarna putih untuk dipakai oleh orang yang hidup dalam kalangan kamu, dan kafankanlah dengannya orang yang telah mati dalam kalangan kamu, kerana sesungguhnya itu adalah daripada pakaian kamu yang terbaik. Dalam hadis nak ceritakan warna pakaian terbaik adalah warna putih. Ini warna putih. Nabi menggalakkan umat Islam ini untuk memakai pakaian berwarna putih dan mengkafankan orang yang telah mati juga dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Sebab Nabi SAW kata pakaian berwarna putih ini adalah warna pakaian yang terbaik di kalangan orang yang hidup maupun orang yang telah mati. Sebab itu kena adalah pakaian yang berwarna putih dalam kita punya bukan collection lah, kita punya pakaian seharian kita lah, memang kena ada warna putih. Lebih lagi bagi lelaki ini sunnah dia pakai pakaian berwarna putih pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat sunnah bagi lelaki nak pergi sembahyang Jumaat tu pakai pakaian berwarna putih. Tidak kisah sama ada warna putih itu yang warna yang telah lusuh ataupun pakaian yang baru, asalkan warna putih, maka dia telah mendapat sunnah Nabi SAW. Itu. Sebab itu banyak memang kalau hari Jumaat tu usahalah untuk pakai pakaian berwarna putih bagi lelaki yang nak pergi sembahyang Jumaat lah. Jadi hadis ini dia menunjukkanlah keutamaan pakaian putih berbanding pakaian-pakaian berwarna lain. Dan sunat memakai pakaian berwarna putih paling digalakkanlah memakai ketika menghadiri solat Jumaat, solat jemaah dan bertemu ulama atau pembesar. Bukan semata-mata pergi solat Jumaat je boleh pakai putih, sunat pakai putih. Tapi ketika mana nak melakukan solat secara berjemaah pun boleh untuk dipakaikan pakaian boleh kita pakai pakaian warna putih. Ataupun bertemu dengan para alim ulama ataupun para pemimpin, pembesar dan sebagainya, boleh pakai pakaian berwarna putih. Sunnah Nabi SAW. Sunat mengafankan jenazah dengan kain berwarna putih. Sama juga seperti mana orang yang telah mati, sunat untuk kita ini pakaikan dia
kafankan dia dengan kain berwarna putih. Sunat. Menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jenazah Nabi SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih daripada kapas buatan dari Yaman tanpa dipakaikan baju dan kain serban. Nabi sendiri pun dikafankan dengan 3 helai kain warna putih tanpa dipakaikan baju dan juga kain ataupun kain serban. Memang dibalik macam kita biasa tengok lah, orang yang telah meninggal dunia memang dikafankan dengan kain putih lah. Itu jangan kita ni buat nak warna lain pula, nak demand warna lain pula nanti. Tak perlu. Memang kain kafan warna putih saja. Itu pakaian terakhir yang kita akan pakai ketika mana telah tamatnya umur kita. Memang itu pakaian terakhir kita lah. Tak ada nak pakai warna lain. Memang kalau memang kita memang ikut sunnah Nabi SAW, memang pakai berwarna putih. Kalau orang yang mati dalam peperangan itu lain cerita lah. Memang dia tak perlu pun dikafankan. Tak perlu dikafankan, memang perlu kita kebumikan dia dengan pakaian yang dia pakai ketika mana dia pergi berjihad berperang. Itu tak ada masalah. Itu special case lah. Itu memang khas untuk orang yang berjihad perang lah, mati dalam jihad peperangan. Itu memang tak perlu untuk dikafankan, tak perlu untuk dimandikan. Memang terus dikebumikan sahaja. Itu. Imam Abdullah bin Mubarak menyukai seseorang Muslim dikafankan dengan pakaian yang biasa dipakainya ketika solat, kerana pakaian itu ialah pakaian ibadahnya. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar telah berpesan, apabila aku mati nanti, kafankanlah aku dengan 2 pakaian yang biasa aku pakai untuk mengerjakan solat. Sa'ad radhiyallahu anhu ketika sedang sakit hampir mati, beliau meminta dibawakan kepadanya sehelai jubah likup daripada bulu yang telah lusuh. Pakaian yang dibawa solat ni warna putih lah. Yang sahabat Nabi SAW ni memang kalau pergi untuk beribadah memang pakaian warna putih. Sebab itu bolehlah untuk dia ni kebumikan dengan pakaian yang dipakai sewaktu dia melakukan ibadah. Beliau berkata, apabila aku mati nanti, kafankanlah aku dengan pakaian ini, kerana inilah pakaian yang aku pakai untuk berperang pada hari peperangan Badar dulu. Sesungguhnya aku menyimpannya untuk tujuan ini. Itu kata Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadinya kena adalah pakaian berwarna putih yang kita pakailah, insya-Allah. Dan insya-Allah hadis yang terakhir pada petang ini an Samurah bin Jundub bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayad fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian berwarna putih, kerana sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik, serta kafankanlah dengannya jenazah kamu. Ni hadis di atas ni samalah, memberi pengertian sama seperti mana hadis-hadis yang kita bacakan tadi, iaitu galakkanlah untuk kita ini memakai pakaian berwarna putih dan mengafankan jenazah juga dengan kain berwarna putih. Cumanya ada terdapatlah tambahan, iaitu kalimah ia lebih suci dan lebih baik. Dalam hadis ini ada tambahan, kerana Nabi kata sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik. Ada tambahan suci dan baik. Jadinya pengajaran hadis yang ke-65 kita bacakan ini, pakaian berwarna putih itu lebih baiklah daripada pakaian berwarna lain, kerana lebih suci dan lebih baik. Pakaian berwarna putih lebih suci kerana nampak lebih bersih berbanding pakaian warna lain. Memang warna putih ni memang bersih lah, memang kita nampak pun memang sedap mata memandang dan sebagainya, sebab dia warna yang memang fitrahnya warna itu, memang warna putih ni memang menenangkan, memang nampak baik dan suci lah warna putih ni, memang fitrahnya begitu.
Kekotoran yang terkena pada pakaian putih akan nampak lebih jelas berbanding pakaian berwarna lain. Sebab itulah kain berwarna putih lebih kerap dicuci. Sebab itu kalau pakaian putih ni kalau kita pakai memang dia cepat kotor, dan apabila cepat kotor tu memang kita akan sentiasa cuci lah. Sebab itu memang sebab itu disebutkan dengan lebih suci, sebab kita sering cuci dia. Sering cuci kain berwarna putih. Kain berwarna putih juga lebih baik kerana kebiasaannya warna putih lebih dekat kepada sifat tawaduk dan tidak berbangga-bangga dengan pakaian. Selain putih ialah warna asal kejadian kain. Selain putih ialah warna asal kejadian kain, yakni warna kapas. Kapas warna apa? Kapas juga berwarna berwarna keputih-putihan sikit lah. Itu lebih kurang. Jadi kita telah baca 3 hadis. Satu hadis berkenaan dengan pakaian yang dicelup dengan warna za'faran, di mana Nabi kata boleh pakai, dibenarkan untuk memakai pakaian za'faran yang dicelup dengan za'faran apabila warna za'faran itu telah lusuh ataupun telah pudar. Tapi Nabi menegah sahabatnya memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran jika warna za'faran itu masih lagi terang ataupun masih lagi kuat lah. Dan seterusnya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang ke-64 serta 65 ni berkenaan dengan warna pakaian yang terbaik adalah warna putih. Itu kerana warna putih ni memang sesuai, memang elok untuk dipakai oleh orang yang masih hidup maupun orang yang telah meninggal dunia untuk dikafankan dengan kain berwarna putih. Allah Subhanahu wa taala alam. Insya-Allah kita bertemu pada hari esok jika tiada apa-apa yang menghalanglah. InsyaAllah kita sambung. Ada lagi beberapa hadis dalam bab pakaian, ada lagi 2 hadis dalam bab pakaian ni, dan lagi 2 hadis ni, dan kita akan bacalah sedikit kesimpulan berkenaan dengan bab yang ke-8 pada hari esok insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.